Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama kami Berita di TV. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV. Antara menarik hari ini, AirAsia tawar tambang rahmah RM1. Don Kijal kerusi paling panas di Terengganu. Ahli Parlimen Pakatan Harapan tidak setuju tahan Sanusi jam 3 pagi. Pakar undang-undang persoal Perikatan Nasional nak berperang dengan istana. Menteri Perdagangan Dalam Negeri Datuk Seri Salahuddin berkata, Capital A Berhad melalui cabang perniagaan AirAsia Superrep hari ini bekerjasama dengan kementerian itu sebagai sokongan terhadap inisiatif Payung Rahmah. Beliau berkata AirAsia akan memperkenalkan 3 inisiatif sebagai sebahagian daripada sokongannya terhadap Payung Rahmah, termasuk promosi tambang hanya RM1 bagi AirAsia Ride. Sebagai permulaan, AirAsia menyahut seruan KPDN melalui 4 penawaran seperti berikut dalam tempoh 3 bulan pertama, mulai tarikh pelancaran hari ini. Promosi RM1 AirAsia Ride di 5 lokasi terpilih di Lembah Kelang iaitu Putrajaya dan Cyberjaya sebagai satu kawasan gabungan Bukit Bintang, Bandar Sunway, Bandar Sauk dan Mont Kiara. Promosi ini tersedia pada setiap hari Isnin hingga Jumaat mulai jam 12.30 hari untuk 3,000 tempahan pertama setiap hari. Pakej Rahmah Ride Fly and Stay yang ditawarkan kepada semua pengguna yang berjaya mendapatkan promosi RM1 AirAsia Ride dan seterusnya diberi peluang untuk menebus tempahan penerbangan ke mana-mana destinasi antarabangsa melalui platform OTA, ejen pelancongan dalam talian dan tempahan hotel masing-masing dengan diskaun RM50 setiap satu dengan memasukkan kod promosi Rahmah 50 semasa membuat pembayaran. Diskaun RM50 untuk tempahan penerbangan ke semua destinasi antarabangsa melalui platform OTA dengan memasukkan kod promosi Rahmah 50 semasa membuat pembayaran tertakluk kepada 100 transaksi pertama pada setiap hari dan diskaun RM50 untuk tempahan hotel di semua destinasi tempatan dan antarabangsa melalui platform OTA dengan memasukkan kod promosi Rahmah 50 semasa membuat pembayaran tertakluk kepada 100 transaksi pertama pada setiap hari. KPDN dalam satu kenyataan menyatakan penghargaan dan amat berbesar hati dengan tawaran yang diberikan AirAsia Superrep dengan pasukan sebagai bukti jelas bahawa cabaran daripada pihak kerajaan Malaysia khususnya KPDN terus disambut baik oleh pemain-pemain industri dan telah melangkaui permintaan di luar sektor peruncitan sendiri. Katanya KPDN terus komited untuk memastikan seluruh warga Malaysia Madani dilindungi dan tidak terbeban dengan peningkatan kos sara hidup dalam situasi mencabar dan tidak menentu pada hari ini. Pada masa sama, KPDN sentiasa menyokong usaha yang dilaksanakan oleh warga industri sektor peruncitan di negara ini untuk menggalakkan rakyat Malaysia berbelanja dengan memberi ganjaran tambahan atau nilai tambah kepada pengguna. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata syarikat automotif China, Geely menyatakan komitmen untuk melabur tambahan sebanyak $10 bilion di Malaysia. Beliau berkata pelaburan tambahan itu sebagai komitmen Geely untuk terus membangunkan Tanjung Malim, Perak sebagai kota automobil terbesar di rantau ini. Hasrat Geely itu dinyatakan menerusi surat panjang 10 halaman yang disampaikan kepadanya malam tadi dan berpotensi melonjakkan ekonomi dan mewujudkan ribuan peluang pekerjaan kepada rakyat tempatan. Katanya syarikat Geely yang buat kerjasama dengan Proton, mereka tulis surat kepada saya sepanjang 10 halaman memberitahu mereka nak teruskan rancangan menjadikan Tanjung Malim sebagai kota automobil yang terbesar di rantau ini. Mereka akan mula dengan pelaburan $10 bilion. Maknanya sekitar RM40 bilion. Untuk apa? Untuk saya ambil komisen, untuk saya terima hadiah atau untuk jaminan ekonomi kita naik dan ribuan anak-anak kita mendapat kerja. Dalam pada itu, Perdana Menteri membidas tindakan beberapa pemimpin pembangkang yang cuba mengambil kredit susulan keputusan jutawan Elon Musk yang bersetuju melabur besar-besaran di Malaysia dengan menjadikan negara ini sebagai pusat penting pengeluar kereta elektrik di rantau ini. Menurut Anwar, ada menteri lalu yang cuba mengambil kredit kerana kononnya mereka telah mengadakan pertemuan dengan wakil Tesla di Amerika Syarikat sebelum ini. Katanya, menteri-menteri dulu kata, kami dah jumpa Elon Musk 3 tahun lalu. Yalah, kamu jumpa tapi dia tak datang. Kamu jumpa, kamu pujuk, kamu bagi insentif. Dia tak jawab. Dia kata, saya akan pertimbangkan. Tapi bila ada kerajaan perpaduan ini, dia tengok kuat. Dia yang minta telefon dengan saya minggu lalu menerusi persidangan video. Sebelum ini, bekas Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali menerusi Twitter berkongsi semula hantarannya melawat fasiliti SpaceX milik Musk di Amerika Syarikat pada 19 Mei 2022. Perkongsian semula itu susulan pertemuan Anwar bersama Musk secara maya pada hari sama untuk membincangkan pelaburan pembuatan kereta Tesla di negara ini serta perkhidmatan komunikasi satelit SpaceX.
Dalam pertemuan itu, MAS antara lain bersetuju untuk menubuhkan Ibu Pejabat Pusat Servis dan Pusat Pengalaman bagi jenama kenderaan elektrik EV Tesla di Cyberjaya, sekaligus bakal memacu ekosistem EV negara. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Datuk Seri Mohamad Sabut mengingatkan kepada pengerusi dan ahli lembaga pengarah yang dilantik di bawah kementerian itu supaya tidak hanya duduk dan hadiri mesyuarat sahaja. Beliau berkata ALP perlu jalankan tugas baik dengan memastikan sentiasa bersama dengan petani dan nelayan dalam usaha membantu golongan itu. Katanya jangan duduk sahaja, jangan hanya hadir ke mesyuarat apabila dipanggil. Siapa yang duduk sahaja, saya dapat rekod dia hanya hadir mesyuarat. Kamu tunggu, saya buanglah waktu itu juga. Sebelum ini, Muhammad mengumumkan pelantikan 5 pengerusi bagi badan berkanun di bawah kementeriannya. Bekas Ahli Parlimen Pokok Sena, Datuk Mahfuz Omar dilantik sebagai pengerusi Lembaga Pertubuhan Peladang. Ahli Dewan Undangan Negeri Pematang Pasir, Muhammad Faiz Fadil sebagai pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia. Dan Adun Paloh, Syekh Omar Bagri Ali sebagai pengerusi Lembaga Perindustrian Nenas Malaysia. Selain itu, bekas Ahli Parlimen Kuala Kedah Dr. Azman Ismail dilantik sebagai pengerusi Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia dan Adun Behrang Aminuddin Zulkifli sebagai pengerusi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan. Bekas Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Said dijangka dicabar Ketua Badan Pimpinan Bersatu Negeri Datuk Razali Idris di kursi Dewan Undangan Negeri Kijal pada Pilihan Raya Negeri 12 Ogos ini. Difahamkan Ahmad yang juga pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri dikekalkan bertanding mempertahankan kursi Dun Kijal di sandangnya sejak 1990. Pada Pilihan Raya Umum ke-14 lalu, Ahmad mengekalkan kursi Dun Kijal pada pertubuhan 3 penjuru dengan memperoleh majoriti 1,265 undi. Dun Kijal antara 5 kerusi diserahkan PAS kepada Bersatu untuk ditandingi pada PRN kali ini. Selain Dun Kijal, Bersatu dijangka turut bertanding di Dun Hulu Besut, Temelong, Permaisuri, Langkap. Sementara itu, Razali yang juga ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Bersatu berkata, kedudukan Dun untuk 5 calon daripada parti itu akan dimuktamadkan selewat-lewatnya Khamis ini. Katanya setakat ini Bersatu diberikan 5 kerusi Dun, tetapi mungkin ada pertambahan 1 lagi kerusi. Katanya semua calon Bersatu akan bertanding menggunakan lambang PAS. Sementara itu, Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar dijangka mempertahankan kerusi Dun Hulu Rendang di sandangnya sejak PRU 14. Ahmad Samsuri yang juga naib Presiden PAS dijangka tidak berdepan masalah untuk mempertahankan kursi itu dengan beliau bakal dicabar calon daripada Amanah. Pada PRU 14, Ahmad Samsuri yang juga bekas Setiausaha Politik Presiden PAS memenangi kerusi dengan majoriti 6,028 undi. Seorang ahli Parlimen PKR tampil mempersoalkan prosedur operasi standard polis dan mahu ia dikaji semula berhubung penahanan suspek susulan tangkapan jam 3 pagi ke atas Menteri Besar Sementara Kedah Muhammad Sanusi Makno. Dalam cadangannya itu, ahli Parlimen Bayan Baru Sim Sizin berkata Sanusi adalah Menteri Besar yang tidak menimbulkan risiko dan melarikan diri. Katanya, negara ini mempunyai perundangan yang lengkap. Yang salah disiasat pihak berkuasa, bukti kukuh, peguam negara akan mendakwa. Kalau dibukti bersalah di mahkamah, hukuman akan dilanjutkan. Itu proses perundangan. Ceramah Sanusi celupa, hina institusi raja, memecah belahkan masyarakat berbilang kaum. Beliau harus disiasat jika bukti kukuh harus didakwa. Bekas Timbalan Menteri itu berkata walaupun dia menghormati bidang kuasa polis yang bebas dan profesional dalam menjalankan tugas, SOP tangkapan polis harus dijalankan dengan lebih baik. Tangkapan pada pukul 3 pagi bukanlah satu tindakan yang wajar. Sanusi seorang menteri besar. Beliau bukan suspek yang akan melarikan diri. Penangkapan boleh dijalankan awal pagi atau petang. Tak wajar dilaksanakan tengah malam. SOP polis yang ditetapkan zaman darurat wajar dikaji semula, sejajar dengan prinsip Malaysia Madani yang didukung oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Malaysia adalah negara hukum, Malaysia juga adalah negara madani. Sanusi yang juga adalah pengarah pilihan raya Perikatan Nasional ditahan di sebuah hotel di Mont Kiara, Kuala Lumpur kira-kira jam 3 pagi Selasa. Sanusi dikatakan ditahan ketika berada dalam sebuah bilik di tingkat 33A di hotel berkenaan dan kemudian dibawa ke Ibu Pejabat Polis Daerah Gombak untuk disiasat mengikut Seksyen 4-1-A Akta Hasutan 1948. Dia kemudiannya dihadapkan di 2 mahkamah seksyen Selayang di Kuala Lumpur hari ini atas 2 pertuduhan menghasut berhubung isu pelantikan Menteri Besar Selangor dan penubuhan Kerajaan Perpaduan dalam satu ceramah politik pada 11 Julai lalu. Perikatan Nasional khasnya PAS dianggap mahu berperang dengan Sultan Selangor apabila mempertikaikan tindakan pihak berkuasa mendakwa Ketua Pengarah Pilihan Raya parti itu, Datuk Seri Muhammad Sanusi Makno. Ini kerana laporan polis terhadap Sanusi dibuat sendiri oleh Dewan Diraja Selangor. Manakala Sultan Selangor menegaskan kes Sanusi belum selesai selepas Menteri Besar Kedah itu menghantar surat memohon maaf dari baginda. Sultan Selangor menegaskan kes ini belum selesai selepas baginda memanggil Pesuruhjaya SPAS Selangor dan Ketua Polis Selangor menghadap baginda.
Bagi veteran tentera Kapten Besara Haji Muhammad bin Saad, masalah sebenar yang ada dalam pemikiran pemimpin PAS dari dulu sampai hari ini sama sahaja, selalu guna agama untuk memperbodohkan pengikut. Katanya, dalam masalah Sanusi kena tangkap dan didakwa di mahkamah itu, wahai Ustaz Rizwan Muhammad Noor, bukan kerja PHBN. Itu masalah Sanusi dan Istana Selangor. Yang buat report Sanusi hina Sultan itu Dewan Diraja Selangor sendiri. Anta dah ajak pengikut anta baca kunut Nazilah untuk doa kehancuran kepada Istana Selangor itu, Syekh. Anta ini biar betul anta nak berperang dengan istana ke? Tulis beliau melalui Facebooknya dengan menggunakan nama desa HM. Muhammad mengulas tulisan AJK PAS Pusat Ridwan Matno yang mengajak ahli dan penyokong PAS membaca kunut Nazilah untuk Sanusi. Katanya, inilah masalah bila fahaman takfiri lagi guluh dah bersarang dalam benak. Asyik nak ajar pengikut dengan budaya ganas, bodoh dan bebal. Peguam Zul Hazmi Sharif menceritakan dengan jelas lagi apa yang berlaku dalam kes ini. Sanusi itu katanya berceramah atas pentas politik PN, kononnya menyerang MB Selangor tapi secara tidak sengaja atau sengaja sentuh kredibiliti Tuanku Sultan Selangor. Katanya yang buat laporan polis terhadap Sanusi ialah ahli Dewan Diraja Selangor. Yang tulis surat mohon maaf kepada Tuanku Sultan Selangor ialah Sanusi. Yang menghadap Tuanku Sultan bincang isu ini ialah Pesuruhjaya PAS Selangor. Tuanku Sultan bertitai isu belum selesai. Bila laporan polis dibuat, siasatan mesti dilakukan dan ada keputusan. Bila ada keputusan siasatan, dihantar ke Jabatan Peguam Negara. Jabatan Peguam Negara buat keputusan untuk dakwa. Pendakwa raya mendakwa di mahkamah, yang salah PHBN. Tulis Zul Hazmi menyindir pemimpin dan penyokong PN khasnya dari PAS. Sekian berita pagi di TV pada hari ini. Jangan lupa untuk follow Facebook Malaysia Deadline dan YouTube Deadline TV.